Assalamualaikum. Okay, saya sekarang dekat Puteri Harbour. Nak turun, nak jalan. Tapi bila sampai sini anak saya dah tidur. So tak sampai hati nak kejutkan dia. Saya duduklah dalam kereta ni sekejap, bagi dia rest sekejap. Jadi saya buka sesi soal jawab anxiety. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya tentang anxiety, tanyalah. Saya tengah ada masa ni. Saya ke tempat parking. So kalau kawan-kawan ada soalan tentang anxiety, boleh tanya. Anything lah pasal anxiety. Apa saya boleh cerita Tak tahulah. Apa-apalah yang nak tanya pasal anxiety boleh tanya. Saya rasa boleh kot saya ambil kesempatan untuk nak ucap terima kasih pada kawan-kawan yang dah dapatkan buku Kembali Kesedaran. Ada yang inbox saya, ada yang message saya semula dan bagi review yang baik untuk buku tersebut. Alhamdulillah. Memang saya harapkan buku tu dapat beri manfaat pada kawan-kawan lah. Dah bangun. Okeylah. Ya Allah. Ada tak nak tanya soalan? Anak saya dah bangun dah ni. Ingatkan sempat nak tanya-tanya soalan pasal anxiety. Saya dah buka peluang ni. Dah buka forum untuk tanya tentang anxiety. Saya tak nampak lagi apa-apa question. So saya tak sure lah. Kadang-kadang Facebook ni dia nak ada orang share video, barulah saya boleh review you all punya soalan. So saya tak nampak apa-apa soalan lagi setakat ni. Kalau ada apa-apa soalan tentang anxiety, boleh tanya pasal anxiety. Nushatila, salam. Hai Kak Nah, salam. Sihat awak? Saya rasa macam awak ada beli buku saya kan? Baru-baru ni saya ada terima satu email. Ada brother ni tanya kat saya, dia baru lebih kurang baru jugalah dia kena panic attack 25 September lalu. Baru jugalah. Jadi dia tanya pendapat saya untuk suggest pakai psychiatric atau apa yang maksudnya dia nak minta pendapat saya apa yang dia boleh buat lah, sebab baru lagi kan. Dan dia cerita dekat saya yang dia dah tengok video-video saya, yang mana pada saya macam wow, cepatnya. Maksudnya sekarang ni dah berapa Oktober. So 25 September tu dia kena panic attack, dan kemudian dia dah dapat find out saya punya video. Hari ni 5 Oktober. Ya sayang. So 25 September dia kena panic attack, dan kemudian dia dah find out saya punya video, yang mana saya rasa benda tu sangat awal. Dan bila kita dapat tahu apa yang berlaku pada tubuh kita lebih awal, benda tu sebenarnya boleh sebenarnya membantu untuk kita keluar daripada cycle tu dengan cepat. Sebab yang ada beberapa situasi di mana kita berada dalam cycle tu terlalu lama. Maksudnya sebulan kita berada dalam keadaan yang tak menentu, sesak nafas, fikiran kita ke laut. Lepas tu kita punya serangan-serangan panik tu berlaku, rasa cemas setiap masa tu semua
berlaku dalam masa sebulan, tapi kita biarkan. Lepas tu kita duduk dalam ketakutan. Lepas tu kita duduk lah menangis seorang-seorang. Kita tak meluahkan. Lepas tu kemudian disambung lagi sampai 2 bulan, 3 bulan. So keadaan tu bila kita biarkan diri kita terlalu lama dalam situasi itu, membuatkan kita lagi deep, lagi jatuh dalam. So alhamdulillah lah bila saya baca email kawan tu, pada saya satu fasa yang awal dia dah dapat tahu apa yang sedang berlaku dalam diri dia, dan dia sedang cuba overcome dia punya panic attack tu dengan langkah yang saya bagi tahulah. Maksudnya dari segi acceptance, let it be, and kita benarkan, allow serangan panik tu berlaku. So dia dah try latih, and then dia dapat kesan yang sangat baik. Dia kata memang benda tu sangat membantu. So video panic attack yang saya share dalam YouTube tu sangat membantu dia, sebab dia sangat baru mengalami keadaan tu, dan kemudian dia dah tahu jawapan, dan kemudian dia praktiskan. So benda tu sangat memberi kesan yang besar pada diri dia. Cuma dia ada cakap yang selepas beberapa tempoh macam fikiran dia datang balik. Dia macam terfikir pula, tantah aku bukan kena panic attack, tantah aku bukan anxiety, tantah aku sebenarnya memang ada penyakit, tantah sebenarnya memang aku akan gila. So you see bila saya baca je email tu, memang bila saya baca je email tu, memang saya nampak lah ciri-ciri ataupun simptom-simptom anxiety tu ada dekat dalam diri dia. Dia memang akan develop. Walaupun kita dah boleh overcome kita punya serangan, kita dah tahu how to handle, tetapi memang kita akan sikit-sikit masih develop juga simptom-simptom yang baru tu. Okay, dan kemudian barulah dia tanya, adakah dia perlukan rawatan psikiatris. Okay, so saya beri pendapat lah. Saya kata dekat dia, sekiranya bila dia kena serangan panik itu, dan dia mengalami simptom-simptom seolah-olah anxiety disorder itu, sekiranya serangan yang berlaku pada tubuh badan dia itu tidak memberi kesan kepada dia punya social life, tidak memberi kesan kepada corak tidur dia, tidak memberi kesan kepada selera makan, tidak memberi kesan kepada kerja, tugasan atau study, tidak memberi kesan, dan dia boleh untuk overcome serangan panik tu mengikut apa yang saya sharekan dalam YouTube itu. Tidak ada masalah sekiranya tidak memberi kesan. Okey, tetapi sekiranya keadaan-keadaan itu dan sekiranya dia praktiskan benda tu lama-lama dah tidak ada kesan, dan benda itu membuatkan simptom itu membuatkan dia semakin tidak dapat memberi tumpuan kepada pelajaran, social life, kerja dan sebagainya, benda yang saya sebutkan tadi. Sekiranya tidak dapat lagi memberi tumpuan, maka dia boleh untuk mendapatkan diagnosis yang betul daripada doktor. Okay, so sekarang ni dia sebenarnya dalam fasa mengagak-ngagak yang dia mengalami anxiety disorder. That's why dia cuba nak overcome dengan keadaan tu dengan praktiskan apa yang saya share, which is benda tu elok. Tetapi saya nasihatkan sekiranya memberi kesan kepada social life, kehidupan kita, rutin harian kita, sampai kita tak boleh nak berfungsi dalam masyarakat, dan pergi jumpa psikiatrik, jangan tunggu lama-lama. Pada saya dalam masa tempoh 2 minggu kita dah alami keadaan itu, adalah paling awal untuk kita boleh dapatkan diagnosis yang betul. Sebulan tu pada saya dah agak lewat, bukanlah agak lewat, macam lewat jugalah, tapi lebih baik kita dapat diagnosis yang betul, sebab kita kena tahu jawapan apa yang berlaku pada tubuh badan kita lah. So kena tahu jawapan yang tepat. Okay, so kemudian dia reply balik, dan dia kata dia nak cuba untuk konsisten dengan latihan tersebut lah, sebab dia merasakan yang apa yang dia alami sekarang sebenarnya tidak memberi kesan kepada social life dia, dan tidak memberi kesan ketugasan, cuma ada sedikit terganggu lah apabila panic attack tu berlaku. So baguslah, kira dia cepat menemui ruang tu, menemui jawapan kepada apa yang sedang berlaku dalam tubuh badan dia. Okay, so saya baca Nur Syatila. Alamak, saya tak boleh baca penuh ke apa ni? Kak nak tanya, kalau tengah sesak nafas, anxiety ke apa, saya tak tahu. Saya berjalan sampai berpeluh, tiba-tiba macam okey pula. Alamak, ni saya tak boleh nak, saya nak tekan simo, tak dapat simo lah pula ni benda.
Hai Farid. Syida. Hai Syida, kau buat apa? Besok kau pergi ke tak? Ha, besok 6 Oktober. Ya, besok 6 Oktober. Orang-orang JB, mai lah pergi hospital Permai. Hospital Permai pula. Bukan hospital Permai. Pergi kat dataran Bandaraya Johor Bahru. Besok ada event yang dianjurkan oleh Hospital Permai. Kira macam hari apa, kesihatan mental lah. Macam tak sedap guna mental. Kesihatan minda. Aku nak off. Boleh lah, tak kisahlah kau sebut lah apa benda pun. Tapi besok ada event, orang JB boleh turun. Besok ada event dekat dataran Bandaraya. Ada buka booth, ada running, ada walking. Saya tak tahu running dan walking tu dia ada dia punya apa, pendaftaran dia. So saya tak tahu dah penuh ke apa tak. Memang dia ada terhad, partisipan tu memang sangat terhad. So saya tak tahu ada lagi ke tak kekosongan. So mana-mana orang JB yang nak join, boleh join event tu, program tersebut. Pada saya baik, sebab at least dekat situ booth-booth tu saya percaya ada buka booth-booth yang boleh untuk diagnosis kita. Diagnosis lah, macam kita buat saringan sama ada kita ada mengalami stres ke, kemurungan ke apa ke. So boleh lah ambil manfaat orang JB. Nur Syatila, saya cuba baca awak punya apa nak cakap, awak punya komen, tapi saya tak dapat nak baca full. Awak nak tanya kalau tengah sesak nafas, anxiety ke apa, saya tak tahu. Saya berjalan sampai berpeluh, tiba-tiba macam okey pula. Memang normal kak Okey, saya dapat baca penuh. Kalau tengah sesak nafas, anxiety ke apa, saya tak tahu. Saya berjalan sampai berpeluh, tiba-tiba macam okey pula. Memang normal kak? Okey. Saya pernah mengalami benda tu. Pada saya itu merupakan macam anxiety attack lah. Anxiety attack ni dia adalah serangan yang singkat. Dia sekejap je. Dia akan datang macam tiba sesak nafas. Tapi okey, saya pernah mengalami benda tu. Dia about 3 seconds, lepas tu dia okey. Okey. Apa yang saya find out dulu masa saya mengalami keadaan tersebut, itu adalah proses di mana anxiety attack ataupun panic attack itu sebenarnya sudah mula untuk immune dengan badan kita, atau telah mula untuk serasi dengan kita punya body. Bermaksud kita sedang melalui satu perkembangan yang baik. Maksudnya kita hampir pulih. Dulu masa saya kena anxiety, masa saya selalu kerap diserang panik, serangan tu agak kerap berlaku. Panik tu agak kerap berlaku sampai tak kira tempat, tak kira masa. Kemudian bila saya ajar diri saya untuk overcome perlahan-lahan, sehinggalah yang saya ingat masa saya overcome yang last tu, kira masa tu macam nak hampir mati lah. Macam dah teruk, dah sampai macam tak boleh nak breathing langsung. Tapi saya macam tak tahulah, saya punya orang kata put 100% full submission pada Tuhan waktu tu. Yang saya rasa masa tu memang saya confident, memang saya yakin itu that is panic attack. So saya dah tak peduli. Saya kata kat Tuhan, kalau aku mati pun not because of anxiety atau panic, aku mati pun sebab kau izinkan aku mati. So saya memang masa tu gila-gila punya, saya berserah. Saya benarkan serangan panik tu berlaku. Dan itulah the moment yang saya find out it works for me. Selepas beberapa minggu, bila panik itu nak datang, dia datanglah masa 1 minit, lepas tu baik, lepas tu okey, lepas tu tiba-tiba datang macam dalam 3 saat, tiba-tiba je, lepas tu dah okey. Dan sehinggalah sekarang ni dah, alhamdulillah, sehinggalah sekarang ni alhamdulillah saya dah tak mengalami panic attack. Kalau in future saya alami panic attack, so bawalah saya pergi emergency. So sekarang ni saya tak alami panic attack, alhamdulillah. Memang saya dapat kenal pastilah. Saya dapat kesan yang bila saya dah start mengalami anxiety attack ataupun panic attack tu secara orang kata sekejap-sekejap, itu adalah fasa di mana saya sudah hampir pulih, dah boleh overcome. So tahniahlah Syatila sebab dah merasa benda-benda macam tu. Itu adalah perkembangan yang baik. Kalau panic attack yang
yang betul-betul dia serang, memang you akan sampai terduduk, tak boleh nak berdiri. So bila dah dapat rasa serangan panik yang sekejap-sekejap, itu adalah perkembangan yang baik. So okey lah, bagus lah. Acap Ashraf. Awetnya saya ni tak dapat nak baca full komen. Saya dah klik dekat Simo pun tak dapat nak Simo ni. Apa aku nak buat lah? Masya Allah. Acap Ashraf, anxiety saya on off. Kadang-kadang bila down, start berfikiran muka-muka, negative thinking setiap benda yang berlaku. Anxiety saya on off. Kadang-kadang kita kena tengok sebenarnya dah berapa lama kita ni duduk dalam cycle anxiety. Ada setengah orang dia duduk dalam cycle anxiety sebenarnya dah lama. Kadang-kadang daripada kecil lagi dia dah alami benda tu, cuma dia tak perasan. So bayangkan kalau kita dah mengalami ataupun kita sudah ada gejala-gejala cemas itu sejak daripada kecil. Contoh umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun kita ada. Cuma waktu tu kita rasa kita tak tahu pun kita ada anxiety. Tapi kita sudah ada ciri-ciri seorang yang cepat risau, ciri-ciri orang yang cepat takut, ciri-ciri orang yang negative thinking tu sudah ada. So benda tu sebenarnya dah simpan dalam kita punya subconscious mind. Dia dah jadi satu habit. And that's why lah bila sekarang kita dah find out, oh rupanya benda ni dinamakan anxiety, benda ni dinamakan negative thought, macam tu. Bila kita dah ada satu istilah dekat situ and we try to overcome dengan keadaan itu, of course lah kita dah cuba untuk nak step out daripada cycle, kita nak cuba pulihkan diri kita, dia akan mengambil masa. So pada saya keadaan itu adalah sangat normal, di mana kita mengalami simptom anxiety on and off, kerana sebelum itu kita telah pun mempunyai gejala-gejala itu, simptom-simptom itu pada tempoh yang sangat lama sebelum tu. Dan memang daripada kecil kita sudah ada minded dan begitu. So bila kita start nak overcome, dia akan ambil masa. But don't give up, sebab sebenarnya kita punya sasaran adalah bukan untuk kita nak 100% recovered. Orang kata pemulihan yang sepenuhnya itu adalah atas izin Tuhan. Tapi apa yang kita nak buat sekarang adalah, walaupun kita pegang anxiety itu, walaupun kita pegang panic attack itu, simptom-simptom itu, tetapi kita boleh lagi moving forward ataupun menjalankan kita punya kehidupan sebagaimana biasa. Itu yang saya punya program saya panggil I'm Survivor. Maksudnya kita survive even kita ada simptom-simptom tu yang kita hold lagi. So keadaan on off anxiety pada saya sangat normal. Dan bila kita down, kita start fikir bukan-bukan, itu juga sangat normal. Sebab apa? Untuk kita, bila kita down, kita nak ajar diri kita replace dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Itu juga memerlukan latihan dan mengambil masa. Macam yang saya sebutkan, sesuatu yang kita dah simpan dalam kita punya subconscious mind kita, macam orang kata dah jadi program tau sejak kecil. Kita dibesarkan dalam keadaan situasi sekeliling yang orang kata persekitaran masyarakat kita di sekeliling yang suka programkan hal-hal yang menakutkan dalam kita punya subconscious mind. Hal-hal yang keganasan dalam kita punya subconscious mind. Hal-hal yang putus asa, hal-hal yang kita so called as negative. Benda tu kita dah simpan dekat dalam kita subconscious mind. Dia dah jadi habit. Bila dah jadi habit, itulah yang kita akan present dalam kita punya social life. So every single time bila kita down, memang sangat susah untuk kita nak cakap sesuatu yang positif pada diri kita. Memang sangat susah. Sebab itu saya kata tak salah sekiranya kita ajar diri kita untuk overcome dengan negative thinking tu melalui affirmations. Maksudnya cakap benda yang baik-baik. Memang asal-asal akan jadi fake, macam palsu lah. Macam contoh kita tengah down, tapi kita cakap aku happy, aku boleh bangkit, aku kuat, aku bersemangat. Contoh kita cakap macam tu. Mula-mula memang kita akan rasa benda tu fake sangat. Macam macam aku tak rasa lah, macam setakat aku cakap kat mulut je. Tetapi apabila kita buat benda tu secara berulang-ulang, you see, bila you cakap benda tu berulang-ulang selama berbulan-bulan,
somehow you akan dapat rasa semangat tu ada. Dia akan hadir sikit-sikit perlahan-lahan. Dia takkan sampai masa you cakap aku bersemangat, terus bersemangat. Tak. Sebab apa? Yang benda yang dah kukuh lama tu, yang dah berakar kat dalam kita punya subconscious mind tu, yang tentang negative thinking tu, yang dah berakar tu, perlukan orang kata cantas sikit-sikit. Dia takkan boleh kita settlekan dengan cepat. So daripada akar tu, daripada teras tu, kita kena bersihkan lah. Orang kata negative thinking tu kita kena bersihkan perlahan. Jadi tak boleh, pada saya jangan expect suatu benda yang macam cepat nak overcome. Take it easy dalam perjalanan kita nak menjalani kehidupan sebagai anxiety individu tu. Banyakkan untuk kita bersabar. Of course lah, itu klise bersabar. Tapi apakan daya, itulah kita yang memang kita perlu bersabar. Sebab apa? Tiada daya upaya kita kerana yang segala-galanya daripada atas izin Tuhan. Jadi sebelah ni ada pula. Okay. So atas izin Tuhan, tiada daya upaya kita, melainkan atas izin Tuhan lah. So dia akan bagi kekuatan pada kita dalam perjalanan hidup kita ni untuk menempuh sebagai individu yang mengalami anxiety. Jadi soal on off itu sangatlah biasa. Negative thinking, benda yang berlaku itu memanglah sangat biasa bagi kita individu yang baru nak mulakan proses pemulihan subconscious mind. So jangan give up, sebab benda tu semua akan mengambil masa. Okay, perlahan-lahan. Jangan macam ingat macam kenapa aku tak boleh, kenapa macam aku tengok kau macam senang sangat nak fikir positif, kenapa aku susah sangat nak fikir positif. Itu cerita dia, jangan samakan dengan cerita kita. Kalau kita ambil masa, tak apalah, yang penting kita still survive. Yang penting kita masih percaya Tuhan tu masih bantu kita dan pulihkan kita. So no worries. Acap Ashraf, it's totally normal. So jangan rasa yang you gagal. Tidak gagal, itu adalah proses. Seriously normal. Okay, so keep up your good work. Jangan risau, tak ada masalah. All is well. Okay, Syatila, Kak. Okay, Kak, thank you. Welcome. Dah lama tak kena. Sekarang kerap betul. Pi saya tahan je dah. Naik kebas badan. Tidur malam pun dah 3 hari tak okay. Itu adalah setback. And bila you kena setback, macam saya kata, bila you kena setback, you have to acknowledge, okay, this is setback. Bila you kata ni setback, you akan ada calm sikit. Rather than you inject you punya mind dengan persoalan-persoalan, kenapa benda datang balik, aku ni tak progress ke, aku ni akan makin teruk ke, sebenarnya aku ni tak ada anxiety ke, ada benda penyakit lain ke. No, sebenarnya itu adalah setback dan itu adalah satu progress yang baik. Okay, jangan risau, benda tu, itu adalah benda yang saya lalui. So percayalah, saya dah lalui apa yang you all cerita ni semua. Saya dah rasa. Fifi macam tipu diri kan? Ya, mula-mula memang kita macam tipu diri kita lah. Macam, okay, contohlah macam ni lah macam untuk orang Islam. Untuk orang Islam kita sudah diwajibkan untuk solat contoh. Tetapi daripada kecil ni kita tidak diajar solat, ataupun kita diajar solat tapi kita tidak mengamalkan benda tu secara konsisten. Daripada kecil, walaupun dah habis sekolah agama pun masih tak solat. In fact, bila kita dah besar, dah bekerja pun kita masih tak solat. So nampak tak, kita tak develop habit tu daripada kecil. So bayangkan bila kita dah besar, tiba-tiba kita dah dapat kesedaran dan kita nak solat, agak-agak senang tak? Of course susah. Sebab benda tu bukan habit kita dah. Kita tak pernah mengamalkan solat dulu, kita tidak menjalankan tanggungjawab solat. Tiba-tiba kita dah dapat kesedaran, kita nak start benda tu, mesti akan ada waktu kita macam, ya Allah, malasnya, kenapa kena solat? Dah question pula, kenapa kena solat? Apa sebab kena solat? Kalau tak solat tak boleh ke? Memang kalau tak solat tu memang kena siksa kubur ke? Masuk neraka ke? Kita akan persoalkan. Tetapi sesuatu benda itu telah dihukumkan, telah diwajibkan, ada sebab dia. Itu cerita lain pula. Okay? Tapi bila kita nak berubah tu, kita nak start dengan solat tu, tentulah mengambil masa yang sangat panjang untuk kita nak develop semangat tu, nak orang kata nak istiqamah dalam solat tu. Samalah juga benda-benda macam negative thinking ni. You dah start sedar untuk nak overcome negative thinking tu dengan positive thinking, benda tu memang akan mengambil masa. Sebab apa? Habit tu dah kita nak replace dengan habit yang baru. Mula-mula macam solat tu memang kita nampak fake lah, macam paksa diri untuk buat. Bukan kita solat tu kerana
Kerana contohlah, bukan kita solat kerana Allah sebenarnya, tapi kita solat tu sebab kita takut. Kita solat sebab kita takut kalau kita tak solat, Tuhan akan jatuhkan kita macam ginilah, balas kita beginilah. Kita takut kita tak solat, nanti Tuhan akan balas kita dalam kubur lah, apa benda macam tu lah. Okay, so alah, kenapa pula dia ni? Ke kau nak masuk parking? Apa-apa kau lah. Okay, so bila aku terganggu pula. Lepas tu bila nak so bila kita nak ajar diri kita untuk solat balik, nak start balik amalan solat tu, memang kita akan fake. Memang kita akan macam, ya Allah, kenapalah berat sangat. Tapi kita buat juga, betul tak? Sebab apa? Kita dah dapat kesedaran, kita buat juga. Tapi lama-lama bila kita dah buat, datanglah sikit-sikit kita punya rasa ikhlas hati, datanglah sikit-sikit kita punya kesedaran, kita buat ni kerana Allah, kerana tujuan untuk kebaikan, manfaat diri dan manfaat orang lain. Kita akan dapat benda tu. But it's slowly. Ada setengah orang yang memang dia berjaya untuk istiqamah dalam solat because of kesedaran tu, dia terus dapat and dia berjaya buat tanpa orang kata culas, dia berjaya. Tapi ada setengah orang dia tidak boleh. Dia memerlukan masa untuk menjadi pelesu, untuk fake sekejap, barulah dia akan dapat kesedaran tu. So bagi masalah, jangan kita ni terlampau kadang-kadang menzalimi diri kita sangat, terlampau mendesak diri kita sangat untuk menjadi baik cepat-cepat. Memanglah ada orang cakap tapi nanti kan kita tak tahu bila kita mati, kan? Tetapi kita tahu bila kita mati. Nanti buatnya bila kita tak sempat buat tu, kita mati. Macam mana Tuhan akan marah? You please lah. Kita kena ingat Allah punya kasih sayang tu, Tuhan punya rahmat tu, dia lebih luas, lebih besar daripada permukaan dia lah. Okay, dia punya rahmat, kasih sayang, cinta daripada kita tu lebih luas. Okay, itulah yang kadang-kadang bila kita buat salah pun, Tuhan tetap izinkan kita buat salah, buat dosa tu. Okay, tapi sebab apa? Rahmat dia tu sangat luas. Tetapi apabila kita sudah ada kesedaran untuk nak mengubah benda tu, untuk nak melangkah kepada jalan yang lebih baik, okay, walaupun perlahan-lahan, Tuhan tahu. So janganlah kita ni macam berkeras sangat dengan diri kita, terlampau macam orang kata ayat yang senangnya adalah berlembutlah dengan diri kita. Berlembut tu maksudnya bila kita dah dapat kesedaran untuk nak berubah tu, jangan terlampau mendesak sampai kita stres dan kita akan start question balik, kenapa aku buat benda ni semua. So perlahan-lahan nak ubah tu bukan satu benda yang frankly speaking lah saya sebenarnya pernah melalui satu fasa di mana macam saya katalah, melalui fasa saya terus tukar saya punya penampilan saya kepada seorang yang bertudung labu, pakai stokin, pakai hand sock tu semua. Saya pernah melalui proses tu, pergi mana-mana jubah. Bayangkan saya, pemakaian saya tu adalah pemakaian yang memang boleh dibawa solat. Bayangkan to the extent saya pernah buat begitu. Tetapi bila dah lama perjalanan hidup tu membuatkan saya, memang saya rasa benda tu jadi fake. Saya fake sebenarnya, because saya buat benda tu bukanlah ikhlas daripada hati saya, dia adalah fake. Okay, dan saya terus buka benda, orang kata terus saya jadi diri saya sendiri, dan saya mulakan semula kehidupan saya perlahan-lahan. Maksudnya okay Nas, saya cakap diri saya, mungkin kau bukan kategori yang mendadak. Mungkin kau bukan manusia yang kategori berubah secara mendadak. Mungkin kau adalah manusia yang berubah secara perlahan-lahan. Okay, orang kata kukuhkan daripada asas dulu, perlahan sehinggalah kau faham benda tu. So masa tu saya start kenal diri saya. Okay, saya bukan orang yang mendadak, saya ada proses. Okay, sebab itulah sekarang ni alhamdulillah kita buat benda tu secara perlahan, dan saya tak mendesak diri saya sangat, dan saya lebih aman dalam keadaan macam tu. And insyaAllah doakan saya, mana tahu akan datang saya lebih, orang kata saya dapat balik, orang kata diri saya yang menutup aurat dengan sempurna, menjaga saya punya solat dengan baik, benda-benda macam tu. Tapi itu adalah saya. Okay, ada orang yang memang boleh berubah mendadak dan dia boleh istiqamah, itu orang lain. Tapi diri kita kena kenal diri kita macam mana. Memulakan sesuatu hal kebaikan tu dengan secara perlahan pun tidak ada masalah. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu apa isi hati kita. Yang penting kita ada niat, memang kita nak berubah.
Tuhan tahu, ya Allah, aku nak berubah. Aku nak mengamalkan benda ni, aku nak buat benda ni, aku nak jadi orang yang baik, berakhlak baik, aku tidak marah, aku seorang yang tenang. Kita nak berubah. Yang penting kita ada niat dan kita telah ada kesedaran tu. So jangan judge diri kita ni gagal. Niat tu dah ada, kita dah bersedia nak berubah, itu dah sangat terbaik dah. Jangan lupa Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lain orang, lain cara. Orang lain boleh istiqamah dalam dia punya perjalanan hidup dia, berubah menjadi baik secara mendadak, itu orang lain. Kalau kita sejenis yang perlahan, memerlukan proses daripada asas, itu diri kita. So respect. Okay. So saya rasa tak ada apa-apa. 12.30 dah. Saya pun boleh turun. So kawan-kawan, saya ucap terima kasih siapa-siapa yang sempat view video ini. Dan kalau dapat bermanfaat, bolehlah share dengan kawan-kawan. Apa yang saya kongsikan tadi adalah based on pengalaman saya. Apa yang saya tahu, pengetahuan saya yang sedikit itu yang saya kongsikan. Sekiranya apa yang saya share itu tidak sesuai dengan jiwa kawan-kawan, abaikan. Jangan ingat apa yang saya cakap tu adalah benar semata-mata, kerana apa yang saya cakap adalah based on pengalaman saya dan mungkin benar bagi diri saya, tidak benar bagi orang lain. Jadi ambillah benda yang betul-betul kita rasa, oh betul, ini memang jive dengan jiwaku. So itulah yang betul. Tapi sekiranya suatu benda tu kita rasa macam tak kena je, jangan percaya apa yang saya cakap. Itu adalah pengalaman saya sendiri. Dan pengalaman anda bagaimana? Sebab tu saya kata hidup ni adalah orang kata masing-masing. Ni jalan hidup saya yang saya faham, jalan hidup kawan-kawan apa yang kawan-kawan faham. Okey, kalau rasa ada yang tak confident, tak apa benda, tolonglah berguru, tolong cari orang yang tepat. Pergilah kelas untuk belajar. Okey, saya sampaikan atau saya berpesan-pesan ikut pengalaman saya, ikut perjalanan hidup saya. Dan itu pada saya memberi manfaat pada saya, dan saya cuba untuk memberi manfaat pada orang lain yang mungkin sekiranya kehidupan mereka mempunyai titik keseimbangan dalam kehidupan saya. Okey. So, terima kasih kawan-kawan. Saya doakan semua kawan-kawan pada hari Jumaat ni berada dalam keberkatan. Allah rahmati setiap perjalanan kita, langkah kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Dan saya doakan semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sejahtera, sihat walafiat, dan terus dapat orang kata beribadah dan terus dapat memberi manfaat pada manusia sekeliling. Okey. So, jaga diri baik-baik, sayang diri kita baik-baik, sebab inilah jasad kita yang Tuhan bagi pinjam sekejap untuk kita nak beri manfaat. So, kawan-kawan, jagalah diri, sayang diri. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.